Hello, hi and welcome back to my YouTube channel. For those yang baru dalam channel ni, korang jangan lupa tekan button like and subscribe. And I just nak remind you guys macam biasa, kalau korang nak share story dengan I, korang just DM je I dekat Instagram. Link dekat description box dekat bawah. Okay guys, without wasting any time, let's roll the intro. Kisah ni guys, dia berkaitan dengan Chong. Korang tahu yang depan dia apa, belakang dia Chong. Macam tu. Okay. So kisah ni dikongsikan oleh bonda. Dan bonda ni guys, sebenarnya dia berasal daripada Johor. Tapi sekarang dia dah stay dekat Sarawak. Dan bonda ni pun telah dikurniakan 2 orang anak. So kisah ni berlaku waktu bonda ni remaja. Dan kalau korang nak tahu sikit pasal bonda ni hijab dia telah pun terbuka sejak dia berusia 13 tahun dan telah ditutup sejak 8 tahun lepas. Okay. So kisah yang bonda nak kongsikan untuk korang ni terjadi waktu zaman dia remaja, waktu hijab dia tu masih lagi terbuka tau. Okay. So kisah ni berlaku dekat Johor, which is tempat asal dia sendiri. Yeah. So guys, bonda ni sebenarnya dia kata dia dah cukup lali lah dengan benda tu. Sebab sampai satu tahap dia rasa macam, maaf katalah dia katakan, sampai dia rasa bosan. Sampai kadang-kadang dia boleh cakap macam ni dekat benda tu, kalau kau rasa kau nak lalu, kau lalu, tak payah nak terjengah-jengah. Like macam dia cakap dengan manusia, sedangkan yang dia bercakap tu dengan makhluk alam sebelah. Kisah ni berlaku pada tahun 90-an macam tu. Waktu tu ayah bonda ni, dia baru je habis pencen daripada tentera macam tu lah. So diorang ni pun berpindah lah ke Johor. Okay. So waktu yang diorang berpindah ni, kawasan macam taman-taman perumahan dia tak membangun lagi tau. So kira macam banyak rumah-rumah kampung macam tu. So ayah dia ni nak sewalah rumah yang berdekatan dengan rumah arwah nenek dengan atuk dia ni. So adalah dapat satu rumah ni. Dan rumah tu guys, dia berada betul-betul dekat bawah lereng bukit. Dan berhadapan dengan rumah tu, dia ada macam nak masuk lorong rumah tu lah kan. Dia ada satu pokok kekabu yang besar sangat-sangat dan tinggi dia lebih tinggi daripada tiang elektrik. So si bonda ni cakap bila dia nampak je pokok tu, dia rasa macam lain macam tau. Okay, so bonda ni dia ada seorang adik lelaki. Dan adik lelaki ni dia muda setahun je daripada si bonda ni. Okay. So diorang berdua ni, bila diorang tengok je rumah yang ayah dia nak menyewa tu, diorang rasa tak sedap hati tau. Rasa macam ada tak kena macam tu. Lebih kurang cakap rumah tu memang seram. Tapi sebagai anak dia dah tak boleh nak buat apa. Sebab tu je rumah yang ada untuk diorang satu family kecil ni menyewa time tu. Okay. So rumah tu guys, dia macam rumah kampung. Dia ada bahagian atas dengan bahagian bawah. Tapi bahagian atas tu dia memang semua papan. Cuma dekat bahagian dapur tu, dia separa papan, separa batu. Lebih kurang macam tu. Biasa kan rumah kampung kan, mesti toilet ada dekat luar. So itulah bonda dengan adik dia ni tak suka. Sebabnya setiap kali diorang nak pergi toilet je, diorang terpaksa keluar dekat bahagian belakang rumah. And then jarak tu dalam 100 meter macam tu. So yang diorang pelik lagi guys, setiap kali diorang pergi sekolah, kawan-kawan baru akan tanya diorang stay dekat mana, rumah dekat mana. Mesti bila diorang bagi tahu rumah diorang dekat bahagian lereng bukit tu, kawan-kawan dia mesti akan tanya, rumah tu okey ke? Ada apa-apa jadi ke? Sampailah bonda dengan adik dia ni balik sekolah dan diorang tanyalah dekat mak diorang. Tapi mak dia ni tak cakap apa-apa guys. Dia just diamkan diri macam tu je. So dia kata bila mak dia tak jawab, kalau dia tanya ayah dia, lagilah ayah dia memang tak akan jawab apa-apa. Dan rumah tu dalam keadaan yang agak kotor jugalah kawasan rumah tu. Sebab biasalah dah lama orang tak duduk, semak-semak pun naik kan. So ayah dia akan panggil adik-beradik diorang ni untuk kemas kawasan-kawasan rumah tu. Dan yang peliknya lagi satu guys, diorang ni waktu malam diorang tak akan stay dekat rumah tu. Waktu malam diorang akan tidur dekat rumah arwah datuk dia. Dan waktu tu datuk dia ada lagi, cuma kawasan rumah diorang tu tak jauh sangat lah dengan rumah arwah datuk dia tu. Tapi kalau siang je baru diorang akan balik dekat rumah sewa tu.
Benda ni berlarutan guys, sampailah seminggu. Malam tidur rumah atuk dia, siang baru datang dekat rumah yang diorang menyewa tu. So ada satu hari ni, adik si bonda ni, dia cakap dekat bonda yang dia tertinggal buku dia dekat rumah yang diorang sewa tu. Waktu tu dah maghrib dah guys. So bonda ni dia kata kalau dia minta izin dengan ayah dia, confirm ayah dia memang tak akan bagi punya. Sebabnya diorang ni ada macam peraturan tau dekat situ. Setiap kali waktu maghrib dia, diorang tak akan dibenarkan keluar. Even dekat kawasan-kawasan rumah pun sampailah esok paginya. Korang nampak tak? Dekat situ nampak dah ayah dia ni macam ada sembunyikan sesuatu daripada bonda dengan adik dia ni. So guys, disebabkan adik dia tu macam memerlukan sangat buku tu sebab esok tu dia ada exam. So nak tak nak bonda dengan adik dia ni senyap-senyap naik motor untuk pergi dekat rumah yang dia orang menyewa tu untuk ambil buku adik dia. Okay. So waktu dia orang naik je motor, bonda pun sampailah dekat rumah tu dan dia berhenti betul-betul dekat tepi bukit tu. So adik dia macam kena turun sikit untuk pergi dekat bahagian dapur, dan lalu dekat bahagian dapur tu lah dia orang boleh terus ambil buku yang adik dia perlukan tu kan. Okay. So waktu sebelum adik dia nak turun tu, bonda ada pesan dekat adik dia supaya dia kata cepat sikit. Sebabnya guys, bila bonda sampai je dekat situ, time tu dah maghrib. Awan pun dah macam kuning-kuning dah. Yang kedua, bonda tengok yang jiran-jiran lain semua dah tutup pintu, tutup tingkap, apa semua kan. Maksudnya diorang memang tak berani dah keluar kalau waktu maghrib. Yang ketiga pula, bonda rasa macam tak sedap hati. Sebabnya dia rasa tiba-tiba kawasan tu jadi macam sunyi sepi, macam malaikat lalu macam tu. Disebabkan tu lah bonda cakap dekat adik dia, lepas dia ambil buku, terus naik atas dan diorang terus kena gerak daripada rumah yang diorang menyewa tu. Yang satu lagi, sebabnya dia takut kantor dengan ayah dia. Confirm ayah dia akan marah punya diorang adik-beradik. Waktu tu bonda cakap dengan adik dia, "Dek, cepat sikit tau. Lepas kau ambil buku tu, kau jangan lupa tutup pintu. Lepas tu lampu kau jangan padam. Nanti ayah marah." Dia adik dia macam, ya tahulah orang kan. Sambil-sambil yang si bonda cakap dengan adik dia tu, bonda dia tak pandang tau pun adik dia. Sebab dia kata setiap kali dia kena pandang adik dia tu, confirm dia kena pandang rumah sewa dia tu sekali. Sebenarnya bonda ni dah rasa takut sebab time tu kan dah maghrib. Dia pula rasa macam tak sedap hati lah time tu. And sebabkan tu lah dia suruh adik dia cepat sikit supaya dia orang boleh gerak daripada rumah tu. Time tu si bonda ni macam merungut lah dalam hati kan. Adik dia ni ambil buku, kau cetak buku sebab lama sangat kan time tu tunggu. And disebabkan tu jugalah dia tak berani sebenarnya nak pandang rumah sewa dia tu. Sebab rumah sewa dia tu rasa macam lain macam. Dan dia pula tahu yang sebenarnya family dia tengah sorokkan sesuatu pasal rumah tu daripada dia dengan adik dia. Waktu tu bonda kata dia terus jerit nama adik dia. Waktu dia jerit tu sebenarnya dia nak hilangkan rasa takut. Sebab yelah kawasan tu time tu dah sunyi, memang tak ada seorang pun yang keluar rumah waktu tu. Semua jiran-jiran akan duduk dalam rumah senyap-senyap. Lepas dia seminit lepas tu, dia terdengar yang pintu belakang rumah dia tu macam orang tengah tutup kan. And dia mesti macam, oh maybe adik dia baru keluar rumah. Yang waktu tu jugalah dia terpandang lah rumah tu sebab dia nak tengok adik dia. Waktu tu dia tengok adik dia macam tengah naik bukit nak menghala ke arah dia sambil jinjit buku dalam satu plastik lah. Time tu bonda pun cakap lah, kau kata nak ambil satu buku je, ni satu plastik dia angkut time tu. Macam mana time tu, waktu dia tengok adik dia tu nak naik bukit menghala ke arah dia, dia terpandang bangsan yang 10 langkah je daripada adik dia. Dah bangsan tu belah kanan adik dia time tu. Waktu tu dia kata nak terhenti jantung dia sebab dia nampak ada sekujur tubuh. Senang cakap pocong lah time tu, betul-betul dekat dalam bangsal tu. Dia kata saiz tu 3 kali ganda daripada saiz manusia. Kalau pocong tu dia berdiri guys, dia lebih tinggi daripada pokok kekabu tu. Time tu lah si bonda ni dia kata dia macam takut gila, dah menggeletar satu badan dah. And time tu bila dia nak macam tak nak pandang benda tu, seakan-akan mata dia ni tak boleh nak macam berkelip tau. Macam kepala dia macam terhenti. Mesti akan pandang juga ke arah benda tu. Dan waktu dekat dalam bangsal tu, benda tu kaki dia terkeluar guys daripada bangsal tu. Korang boleh bayang tak betapa besarnya benda tu time tu.
Yang lebih menyeramkan lagi, waktu tu adik dia berjalan betul-betul dekat tepi bahagian muka benda tu guys. Tapi adik dia tak perasan sebab time tu adik bonda ni dia tak pandang kiri kanan, dia just jalan straight macam tu je. Time tu bonda ni dia kata memang terkaku sangat-sangat dah sebab yelah benda tu betul-betul ada depan mata dia tentu. Waktu dia tengok adik dia tu, dia tak tahulah nak, kalau dia jerit pun dekat adik dia, dia macam mulut dia terkunci tau. And kalau dia nak bagi isyarat pun, adik dia waktu tu memang tak pandang ke arah dia. Dia just pandang bawah je time tu. And then waktu tu juga guys, adik dia ni tengah jinjit beg tu kau, beg plastik yang diisi buku tu, seolah-olah macam dia tak nampak pun apa yang bonda ni nampak. Waktu tu bonda kata dia just cakap dalam hati je. Yelah time tu perasaan dia bercampur bau, ada seram, ada nak cepat sangat kan. Tapi dia just cakap dalam hati, "Dek, cepatlah dek, harap-harap aku tak nampak lah apa yang aku nampak tu." Waktu tu si bonda ni dia tak tahu dah nak buat apa, dia just minta pertolongan daripada Allah je time tu. And guys, korang nak tahu tak, waktu dia tengah rasa adik dia tu nak ke arah dia, dia rasa macam lambat sangat adik dia tu datang. Padahal dekat je pun jarak dia orang ni. And tiba-tiba dia tengok benda tu, pocong yang dekat dalam bangsal tu macam nak bangun tau. Dia macam nak bangun sebabnya apa orang kata, papan-papan kat situ macam bergerak-gerak. Seakan-akan dia nak bangun daripada pembaringan dia tu. Waktu tu dia macam pelik tau. Adik dia ni tak nampak ke kan apa yang dia nampak? Sebab adik dia macam biasa je jalan. Tapi yang dia perasan, adik dia ni macam cepatkan langkah dia tu untuk sampai dekat bonda ni. Bila adik bonda ni sampai je dekat motor tu, dengan kuasa Allah lah kan, tiba-tiba azan pun berkumandang. And time tu bonda rasa dia macam terlepas satu bebanan tu. Sebabnya daripada nafas dia tak boleh nak bernafas dengan elok, dia boleh bernafas, dia pun rasa macam dia punya badan ni tak ada rasa takut sangat kan sebab time tu azan. And then adik dia ni terkejut guys sebabnya tiba-tiba bonda ni dia laungkan Allahu Akbar. Bila adik dia tengok muka dia, dia kata muka si bonda ni macam tercungap-cungap, mata terbeliak macam tu. And then dia terus cakap dekat adik dia, "Kau jangan toleh belakang, kau naik je motor." And then bonda ni dia terus pecut untuk ke rumah atuk dia. Sempat lah sebelum dia pecut motor tu, dia macam tengok dekat arah bangsal tu. And dia tengok pocong tu memang dah gaib macam tu. And time dia tengah bawa motor tu, time tu lah dia baca macam-macam surah lazim macam tu. Waktu sampai je dekat rumah, time tu jugalah sampai-sampai dekat hadapan rumah tu, si bonda dengan adik lelaki dia ni kena marah dengan atuk dia. Seakan-akan macam atuk dia ni tahu yang dia orang berdua ni baru kena ganggu. Sebab yelah muka dia orang pucat kan time tu kan. And then atuk dia suruh dia orang masuk melalui pintu dapur, pergi mandi dan terus ambil uduk macam tu. Time tu dia kata nasib baiklah ayah dia tak ada. Kalau tak, confirm dia orang ni memang kena pukul punya dengan ayah dia. Malam tu bonda pun ceritalah apa yang jadi waktu maghrib tu dekat adik dia. Time tu dia kata adik dia betul-betul terkejut sebabnya dia ingat adik dia tahu, rupanya adik dia memang tak nampak pun penampakan pocong tu. Okay. Untuk pengetahuan korang guys, sebenarnya rumah yang bonda dengan family dia duduk waktu siang tu, rumah tu sebenarnya dulu bekas rumah macam orang yang membela tau. Okay. Suami isteri ni dia sama-sama membela. Laki dia bela 3 ekor, bini dia pun bela 3 ekor. Okay. So pocong yang diorang nampak dekat bangsal tu sebenarnya kepunyaan bini dia. So diorang berdua ni sebelum diorang sempat untuk mewariskan keenam-enam benda tu dekat orang lain, so diorang ni pun dah meninggal dulu. So macam kira macam tak sempat lah kan nak mewariskan benda tu dekat ahli keluarga diorang ataupun orang-orang yang diorang nak bagi macam tu. So si bonda kata lama jugalah diorang stay dengan benda tu selama 3 bulan. Dan diorang menyewa dekat rumah tu guys agak lama bagi I sebabnya setahun setengah. Korang rasa lama kan? Setahun 6 bulan macam tu. So bonda kata tu lah start pengalaman dia, hijab dia terbuka. Dan benda yang terjadi pula first time tu benda yang agak ekstrim lah bagi bonda ni. Okay. So guys, kalau bonda ni ada cerita lagi kisah-kisah dia yang lain sebelum yang hijab dia ni tertutup, I akan share dengan korang. Okay. So I rasa tu je video kita untuk kali ni. Mana-mana yang belum tekan button like and subscribe, korang boleh tekan sekarang. Dan jangan lupa juga tekan bell notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang akan datang. Stay tuned on my next video. Bye.